الضحى دهاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان هراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحبل دهائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang saleh. Amin amin rabbal alamin. Aywa, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa khabar? Saya mewakili kru dan produksi mendoakan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian agar sentiasa berada di bawah payung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ditimpa ujian, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Subhanahu wa taala permudahkan urusan kita di dunia maupun di akhirat insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, anda bersama dengan saya Daif Fahmi sebagai hos anda untuk program soal jawab agama nombor 1 di Malaysia, tak lain tak bukan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Jadi pagi ini pada pagi ini pada tanggal 26 Februari 2023 bersamaan dengan 5 Syaban 1444 Hijrah, sehari demi sehari kita melangkah nak masuk ke bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, 2 bulan ini, pada bulan Syaban dan bulan Ramadan, mulai pada hari ini peringatan untuk tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kita jadikan bulan Syaban pada hari ini, mulai pada hari ini 5 Syaban ini, pada hari ini dan bulan Ramadan nanti, jadikan 2 bulan ini sebagai bulan madrasah untuk kita. Bulan di mana untuk kita belajar mengupgradekan diri kita. Orang putih kata upgrade, orang Melayu kata naik taraf diri kita. Naik taraf diri kita dengan kita tingkatkan amalan kita. Mungkin sebelum ini kita tidak pernah baca Quran, kita cuba baca Quran sehari sekali. Mungkin sebelum ini kita hanya zikir 50 kali ke 100 kali, kita tingkatkan amalan kita zikir 1000 kali. Mungkin sebelum ini kita hanya bersedekah RM1 ataupun 50 sen, kita tingkatkan amal kita, kita cuba untuk keluarkan, infakkan sedekah dengan tingkatkan nilai jumlah ataupun kita tingkatkan apa-apalah, senyuman ke, kita rajin senyum pada orang, senyum pun adalah satu sedekah. Jadinya kita tingkatkan amalan kita supaya apa? Apabila kita jadikan bulan Syaban dan bulan Ramadan sebagai satu madrasah untuk kita, insya-Allah kita cuba istiqamahkan diri kita dengan amalan-amalan tersebut sehinggalah kita berjumpa dengan bulan Syaban dan bulan Ramadan yang akan datang. Sebab itulah selalu kita doa di dalam solat,
barikillahumma lana fi syahri sya'ban wa ballighna ila ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Sya'ban dan sampaikan dan dekatkanlah kami pada bulan Ramadan. Kerana apa? Kita tidak tahu bila kita akan meninggal dunia. Kita tidak tahu bila kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Jadinya sentiasalah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini tergolong dalam golongan orang-orang yang saleh dan orang-orang yang beriman insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, cukup sekadar itu peringatan daripada saya, kan saya cakap lebih, saya je pula jadi ustaz ni. Jadinya pada pagi ini topik yang kita bawakan kepada anda iaitu topik yang sangat menarik, iaitu berkenaan dengan munakahat, iaitu muamalat suami isteri yang akan dikupas oleh Al-Fadil Ustaz kita, Ustaz Mustafar Muhammad Suki. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, saya agak seperti biasa Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekiranya terdapat sebarang soalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 1800 881677 ataupun terus di ruangan Facebook kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita tak nak membuang masa lagi, kita nak terus kepada mukadimah kita Ustaz. Berkenaan dengan muamalat. Muamalat ni biasanya kalau kita dengar Ustaz, orang akan faham muamalat, dia akan fikir tentang keuangan. Tetapi apakah definisi yang sebenarnya Ustaz tentang muamalat ini Ustaz? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya muliakan Daim Fahmi, pengemudi ataupun moderator kita pada pagi ini, kemudian semua kru-kru penerbitan dan kemudian tuan-tuan juga yang paling penting sentiasa bersama setiap pagi dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini kita berbincang tentang muamalat suami isteri. Sebut buat muamalat ni apa? Isteri pinjam duit suami ke? Kan suami pinjam duit isteri ke? Ataupun sebenarnya isteri melabur dalam apa syarikat suami ke? Dan seterusnya. Kan sebenarnya bila kita sebut tentang bab berkait dengan muamalat ni, dia lebih umum. Sebab tu kalau kita melihat kepada pembahagian di sisi para ulama fiqh, mereka akan bagi bila sebut bab ibadah syariah ni kepada 4, iaitulah bab muamalat, ibadah, kemudian munakahat dan juga jinayat ataupun jenayah. Baik, jadi bila kita sebut tentang bab muamalat ni, sebenarnya lebih umumnya bila sebut perkahwinan itu sendiri pun muamalat. Bila sebut urusan kita dengan jiran dan sebagainya pun muamalat. Jadi bila kita menyebut apakah maksud muamalat itu, maka disebut oleh Imam Ibn Munzir dan juga disebut oleh para ulama lain seperti mana Syekh Dr. Usman Shibr dan sebahagian ulama-ulama yang lain juga menyatakan bahawa maksud muamalah ini ialah alaqatul ifrad fima bainahum, iaitulah hubungan individu sesama mereka, kan, hubungan individu dengan sekelompok manusia. Jadi kita kata itu secara ringkas tentang apa yang dimaksudkan berkait dengan muamalat. Bahkan kalau kita melihat kepada apa disebutkan oleh Syekh Dr. Usman Shibr, beliau lebih mendetailkan. Jadi beliau menyatakan bahawa al-ahkamu asy-syari'ah al-munazzamah li ta'amalun nas, iaitulah hukum hakam syarak yang telah pun dilengkapkan, disusun, iaitu berkait dengan ta'amul. Bila sebut ta'amul ni hubungan lah, ataupun kita kata interaksi dan sebagainya sesama manusia. Jadi maksudnya kalau ikut daripada sudut Islam, dia adalah interaksi, dia adalah hukum hakam yang terkait dengan hubungan sesama manusia. Maka itu dia punya kaedah asas bila kita sebutkan tentang perkara itu. Dan bila kita melihat detail lagi, rupanya bab muamalat ini kita boleh bagikan kepada 3 kategori lah. Yang pertama dipanggil sebagai muamalat secara umum. Ini dengan muslim, dengan non-muslim dan sebagainya, maka hubungan, kaedah, interaksi dan sebagainya. Maka sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-13, Allah menyatakan bahawa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kamu syu'uba, maksudnya kabilah-kabilah berpuak-puak, kan, kemudian berbagai bangsa dan sebagainya, untuk kamu saling bantu, untuk kamu saling kenal mengenali. Kan, kenal, bila kenal takkanlah kenal macam tu je, mestilah interaksi dan sebagainya. Itu ringkasnya. Yang kedua, lebih fokus kepada muamalat melibatkan harta, sewa, pinjam apa dan sebagainya, jual beli, pelaburan. Maka Allah menyatakan dalam surah An-Nisa ayat 29, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Maksudnya kita tak
tak boleh curi, ataupun orang bukan Islam ke sekalipun dan sebagainya tak boleh ambil hak dan sebagainya. Betul. Dan kemudian yang ketiga yang kita bincangkan pada hari ini, iaitulah muamalah ataupun dipanggil sebagai alaqah zaujiyah, hubungan antara suami dan isteri. Dan ini yang Allah sebut dalam surah An-Nisa pada ayat ke-19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan kamu wahai suami, kamu berurusanlah, kamu bergaullah ataupun kamu berinteraksilah dengan isteri itu dengan cara yang paling terbaik. Jadi kita kata nampak dah susunan muamalat itu apakah maksudnya, dan dia bukan semata-mata bab berkait dengan yang kita panggil sebagai isu-isu harta dan sebagainya, tapi lebih umum. Wallahualam. Masya Allah, terbaik jawapan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, tajuk kita pada pagi ni iaitu muamalat suami isteri. Biasa kalau kita dengar suami isteri kan, waktu kita nak kahwin, masa waktu saya nak kahwin dulu pun, Tok Kadi biasa baca lah kan, baca khutbah tentang hak-hak si isteri, hak-hak si suami. Namun bagaimana seseorang isteri ataupun suami nak merealisasikan hak-hak suami sebagai seorang suami dan hak sebagai seorang isteri? Sebab kebelakangan ini, terutamanya 2 tahun kita PKP yang lalu, kita lihat ramai yang tidak memahami. Apabila kita tengok kadar statistik penceraian semakin meningkat, kita melihat satu faktor-faktornya adalah faktor kewangan, faktor emosi, faktor kehilangan kerja. Jadi dan sebagainya, apabila kehilangan kerja ataupun emosi tertekan, dari sudut keuangan, suami minta duit isteri, ataupun suami duduk goyang kaki, isteri cari nafkah. Apa pandangan Ustaz dan apakah yang boleh kita lakukan untuk kita sebagai seorang suami ataupun isteri merealisasikan hak-hak sebagai seorang suami dan seorang isteri? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama, kalau kita tengok betul kes penceraian tu, antara kes yang paling besar, peratusan yang paling besar adalah melibatkan isu tanggungjawab. Benar. So gagal menunaikan tanggungjawab yang sepatutnya, lepas tu barulah keuangan apa dan sebagainya. Persoalan pertama adalah tanggungjawab. Benar. Jadi kita kata bila sebut tentang hak dan sebagainya ialah tanggungjawab itu sendiri. Yang mana kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi menyebutkan wa inna li ahlika alayka haqqan wa inna li zawjika alayka haqqan. Sesungguhnya bagi ahli kamu, maksudnya keluarga kamu, kamu ada hak untuknya. Hak tu maksudnya apa? Hak menunaikan tanggungjawab dan kewajipan. Dan kemudian juga disebut, Nabi SAW sebut, adapun bagi isteri kamu maka ada hak yang mana kamu perlu tunaikan. Dan jadi bila kita sebut tentang tanggungjawab dan hak yang pertama ni, kita boleh bagikan kepada 3 bila kait dengan muamalat tadi tu. Yang pertama sekali ialah muamalah melibatkan tanggungjawab hak suami kepada isteri. Itu satu. Yang kedua adalah tanggungjawab isteri kepada suami. Betul. Dan yang ketiga, tanggungjawab bersama suami dan isteri. Jadi kalau kita faham betul-betul daripada awal ni, contohnya apa tanggungjawab suami? Kita kata pertama sekali memberi nafkah lah. So nafkah tu tempat tinggal, zahir batin dan sebagainya. Seperti mana disebut oleh Syekh Dr. Wahbah Zuhaili, pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, barang dapur, perhiasan isteri kan. Kemudian juga apa kita kata peralatan dan sebagainya. Yang penting, yang terutama, maka itu termasuk daripada sudut nafkah. Itu tanggungjawab. Yang kedua kita panggil sebagai mendidik isteri. So mendidik isteri ni ialah apa dia? Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari, istausu binisaikum. Kamu hendaklah bagi elok-elok kan, buat elok-elok kepada isteri kamu. Apa dia? Fa innaha khuliqat minad dhala', kerana dia itu dijadikan daripada tulang rusuk yang bengkok. Jadi maksud kalau kamu betul kan, kena hati-hati takut patah kalau dia ni sekian-sekian. Jadi maksudnya interaksi tanggungjawab suami itu sendiri adalah satu perkara yang perlu dipelihat daripada berbagai sudut. Yang ketiga, kalau waktu tadi Da'i sebutkan tentang awal-awal perkahwinan kan, mas kahwin. Itu menjadi kewajipan dan juga hak supaya diberikan kepada isteri. Betul. Dan kemudian juga menjadi sebaik-baik suami dalam segenap pengurusan. Nabi sebut dalam riwayat Imam Tirmizi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kan kata Nabi SAW, sebaik-baik di kalangan kamu adalah yang paling terbaik kepada ahli keluarganya, terutama isterinya, dan aku yang paling terbaik kepada isteri aku. Nabi cakap tu Nabi buat. Nabi lakukan perkara yang betul-betul menjadikan kalau kita lihat, inilah apa yang Nabi cakap. Sebab ada orang dia boleh cakap je, buat belum tentu. Jadi itu Nabi SAW. Kemudian ringkasnya juga, yang kedua, hak dan tanggungjawab kita untuk realisasikan apa yang disebutkan oleh Da'i tadi ialah tanggungjawab isteri kepada suami. Jadi
Isteri ni dia sebagai rabatul bait, kan, iaitulah dia ni boleh kata apa, timbalan presiden, kan, presiden suami, timbalan presiden. Jadi bila suami tak ada kat rumah, timbalan presiden naik jadi presiden. Jadi dia yang jaga rumah, jaga harta suami, jaga aib maruah suami, taat kepada suami, dan kemudian juga menggembirakan suami. Kata Nabi SAW, wallati tasuru an-nazar ilaiha, wallati tasuru ilaiha an-nazar. Bila kamu lihat isteri kamu, kamu menenangkan. Kan dia tak menyerabutkan, menenangkan. Jadi itu kita kata tugas yang kena difahami muamalatnya ataupun realisasinya untuk isteri berkhidmat kepada suami. Dan yang ketiga adalah hubungan sesama suami isteri. Kan ini pun penting. Contoh apa? Dalam isu nasihat menasihati, kan itu juga antara perkara yang sangat penting. Kemudian memberikan pandangan dan pendapat, kemudian juga apa? Saling mendoakan di antara pasangan, kemudian juga daripada sudut kita kata kebersamaan dalam sesuatu isu, perbincangan dan sebagainya, maka kita dapat faham bahawa di situ bukan hanya semata tanggungjawab suami, bukan semata tanggungjawab isteri, dan juga ada tanggungjawab bersama. Itu konsep yang kalau kita realisasikan dengan tepat, dengan betul. Sebab tu penting kepada ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, kita tak faham pun tanggungjawab kita, kan. Kalau sekadar kita kata kursus kahwin, cukuplah, tapi tak cukup di situ. Betul. Kalau sekadar khutbah nikah, cukup, tapi tak cukup di situ. Kena tambah lagi, sebab kata dai di awal tadi, kena upgrade, naik taraf lagi ilmu, dan mudah-mudahan insya-Allah ada kebaikan dan dapat merealisasikan apa yang disebutkan tadi. Wallahu alam. Masya-Allah, terbaik jawapan daripada Ustaz. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak berzikir sebentar. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Buat anda yang baru saja menyaksikan rancangan kita pada pagi ini, suka saya nak ingatkan kepada anda semua, topik yang sedang kita bincangkan pada pagi ini iaitu berkenaan dengan munakahat, muamalat suami dan isteri. Jadi sekiranya terdapat sebarang soalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 1-800-88-1677 ataupun terus di ruangan Facebook kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, sebentar tadi Ustaz telah pun menjelaskan sedikit sebanyak tentang mukadimah berkenaan dengan topik kita pada pagi ini. Jadi kita tak nak membuang masa lagi Ustaz, kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton kita. Soalannya datangnya daripada Facebook, daripada saudara Muhammad Hafizi Hafiz. Soalan saya, apakah yang dimaksudkan dengan muamalat suami isteri, dan kenapa dalam Islam muamalat suami isteri dalam kekeluargaan itu menjadi suatu keutamaan dan keperluan? Terima kasih kepada saudara Muhammad Hafizi Hafiz atas soalan yang sangat baik. Saya kira soalan sulung yang sangat baik Ustaz. Saya serahkan kepada Ustaz, dipersilakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Tuan Hafiz ataupun Tuan Hafizi. Jadi bila kita sebut tentang isu berkait dengan muamalat, kita dah sebut tadi adalah berkait dengan isu hubungan suami isteri, ataupun senang ceritanya apa
yang berlaku dekat rumah. Apa berlaku dekat rumah, kemudian tanggungjawab masing-masing dan seterusnya, maka itu adalah berkait dengan hubungan ataupun muamalah ataupun interaksi di antara suami dengan isteri. Dan kemudian bila kita sebut tentang perkara ini ialah untuk kita memahami tanggungjawab tadi kita sebut, yang pertama sekali ialah daripada aspek kita punya apa perkara yang halal, apa perkara yang haram. Itu perkara yang sangat penting. Kerana kadang-kadang ada orang yang dia rasa macam macam dia dah jadi isteri saya kan, dia dah jadi suami saya, ikutlah saya nak buat apa pun kan. Jadi kita kata rupanya di sana ada perkara-perkara yang Nabi SAW tidak benarkan. Dan sebab tu dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis yang sahih, ketika mana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in datang tanya Nabi SAW kan. Jadi sahabat tanya, ma haqqina, apa hak kami ke atas isteri-isteri kami ataupun hubungan berkait dengan suami isteri. Maka kata Nabi SAW, yang pertama, kamu makan apa yang dia makan. Maksudnya apa yang dia makan kamu makan. Jadi samalah. Kemudian yang kedua, apa yang kamu pakai dia pakai. Sama. Kemudian juga Nabi sebut, dan yang paling penting juga Nabi menyatakan wala tadrib wajha. Jangan kamu pukul muka dia. Kan hari ni ada orang buat pertandingan slap kan. Betul. Tengok pensan. Nabi tak bagi buat, kita pergi buat kan. Jadi kita kata tak apalah, itu non muslim apa semua, tapi kita jangan buat kan. Jadi kita tengok macam seronoknya tanpa orang kan. Tak, jangan. Itu perkara yang Nabi larang. Okey. So isteri. Kemudian apa? Nabi sebut wala taqbih. Jangan kamu memburuk-burukkan dia. Kan kadang-kadang berlaku isu letak kat Facebook, letak apa dan sebagainya. Kemudian yang ketiga Nabi kata apa? Wala tajhar illa bil bait. Illa fil bait. Jangan kamu memboikot dia melainkan dekat rumah. Boikot ni dia proses bila wanita ataupun isteri tu berlaku nusyuz, maka akhirnya itu kita nak kena buat apa? Antaranya ialah boikot dia. Maksudnya tak bercakap 2 hari 3 hari macam tu, supaya dia faham yang apa yang dia buat ni adalah satu perkara yang jalan cara kaedah hukum bagaimana nak membentuk balik ketaatan isteri kepada suami. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita nak jadikan bahawa matlamat utama adalah syurga. Kan biasa orang til jannah kan. Tapi macam mana nak realisasikan tu? Maka kita kata ambil satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran daripada surah Tahrim dan selainnya. Allah menyatakan bahawa ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang mana Allah menyatakan jagalah diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada neraka kan. Dan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang neraka ni ada apa? Alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mana Allah menyatakan dia ada malaikat yang sangat bengis, sangat jahat. Jahat tu masuk kepada orang yang buat jahat lah, kan. Dan kemudian Allah menyatakan bahawa malaikat itu sentiasa taat, sentiasa patuh, dan kemudian dia itu adalah orang yang menjalankan tanggungjawab secara terus, ataupun makhluk yang menjalankan tanggungjawab secara terus tanpa ingkar pada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ni yang kita panggil sebagai Allah sebut dalam surah dalam surah Rum pada ayat 21, litaskunu, kamu kahwin apa semua ni isteri kamu ni untuk kamu jadi sakinah. Kamu duduk tenteram, aman, damai. Ni kadang-kadang berkahwin tapi berperang. Tu tak boleh lah kan. Jadi kata sebab kahwin ni ya aman, damai, tenteram. Itu konsep perkahwinan. Yang kedua Allah kata tentang apa? Mawaddah warahmah. Apa itu mawaddah? Mawaddah ni maksudnya ialah cinta, kasih, kemudian sayang dan sebagainya. Dan kemudian warahmah. Yang ni kita nak dapat berkat, kebaikan, rahmat Allah, dinaungi dengan kebaikan-kebaikan dalam rumah tangga. Maka kita kata dengan 3 perkara ini mudah-mudahan tanggungjawab, hak dan apa saja yang kita sebutkan seperti mana soalan tadi, moga-moga dapat dia realisasikan, kerana kita tidak lain tidak bukan kerana kena balik patah semula kepada agama. Kalau tak, kita tak jumpa, kita tak nampak teori macam-macam, teori buku perkahwinan. Contoh kan, teori hubungan, apa kisah dia, lelaki daripada Marikh lah kan, wanita daripada Mushtari lah, apa benda kan, macam-macam jenis buku ada, boleh baca, tak ada masalah. Tapi akhirnya kita nak balik semula kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Allah perintahkan kita hubungan antara suami dengan isteri dan cara dan kaedahnya. Wallahu alam. Masya-Allah, terbaik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Fahmi dan Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah, saya sihat. Dai Ustaz sihat ya. Alhamdulillah sihat. Soalan Tuan Haji? Soalan saya begini, Ustaz kita biasalah muamalat, buat kata Ustaz tadi bukannya keuangan, dia dalam keluarga. Kadang-kadang tanggungjawab ni Ustaz. Kadang-kadang kita ni letih kerja
isteri pun kerja juga. Kalaupun dia tak kerja di luar, dia kerja di rumah pun kena juga, tak pernah habis tugasnya, Ustaz. Kadang-kadang kita balik kerja ya, letih, kita tahu letih, tapi kita macam tuan besar pula, macam kat restoran pula. Satu, bukan main relax, menyandar kat sofa. Tapi dia tak tahu yang isteri pun letih juga di rumah buat kerja, bukan dia duduk saja, Ustaz. Jadi soalan saya, apakah ini juga kita mengabaikan muamalat antara suami isteri, ataupun bagaimana kedudukan suami yang macam ini ni? Kadang-kadang saya pun buat gitu juga. Ni Ustaz, bukan nak kata korang lah. Kadang-kadang kita ni menganggap kita ni bos. Yalah, kita bos, tahulah bos. Tapi dia pun, isteri dia kadang-kadang isteri bekerja juga. Jadi dia pun letih juga. Jadi soalan saya, apakah kita yang bersikap begini ni, kita mengabaikan muamalat antara suami isteri untuk yang dikatakan dapat rumah tangga mawaddah warahmah, kata Ustaz tadi itu. Itu soalan saya, Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada Tuan Haji Omar Abdul Majid atas soalan yang sangat-sangat baik berkenaan dengan situasi ini, Ustaz. Silakan. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Tuan Haji Omar. Dan betul, bila kita perhatikan, kita tengok kadang-kadang suami tu jadi raja dekat rumah kan. Jadi kalau melihat kepada apa situasi yang disebutkan tadi, sebenarnya kalau isteri itu sendiri bekerja, dan kemudian kalau kita tengok isteri bekerja ni sebenarnya adakah satu perkara yang Islam larang ataupun macam mana? Kalau kita melihat kepada surah Al-Qasas pada ayat 22, 23 ataupun 24, Allah menceritakan bagaimana saudara Nabi Syuaib AS dia ada anak. Maka anaknya dua orang ni kerjanya apa? Bagi minum kambing dekat luar. Dan waktu tu ada lelaki apa dan sebagainya. Tapi banyak pengajaran kita dapat daripada kisah tu, bagaimana mereka itu sentiasa menjauhkan diri, apa kita kata tak dekat dengan lelaki kan, kemudian semudah habis balik baru mereka bagi minum dan sebagainya. Jadi Nabi Musa tengok perkara itu, dan itu menjadi dalil bahawa kata Imam Al-Alusi bahawa isteri ni ataupun orang wanita ni, perempuan ni, dia boleh bekerja dengan di luar. Dia ada syarat-syarat lah, izin suami, kemudian apa kita kata menjauhi perkara-perkara yang tak sepatutnya, aman fitnah dan daripada fitnah dan seterusnya. Jadi itu konsep. Jadi kalau disebut kerja tadi, maksudnya boleh untuk isteri bekerja dan tujuan untuk membantu suami dan izin suami lah, itu konsep dia. Baik, jadi bila sebut tentang pekerjaan tadi, bila balik suami dan sebagainya, suami pun kerja. Sebenarnya kita kena faham lah, sebab daripada sudut tanggungjawab, kita tengok tak ada lain, tak ada bukan, kita kembali kepada orang yang kita ikut, yang kita sayang, kita cinta, Nabi SAW. Kan kadang-kadang Nabi SAW bila balik, Nabi tanya apa yang ada makanan kita pada hari ini. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi tanya kepada Aisyah, Sayyidina Aisyah kata, tak ada apa ya Rasulullah. Tak apa, kalau macam tu aku puasa lah. Jangan puasa kan. Contoh kadang-kadang kita balik, isteri apa sekian, tak ada beras, tak ada dah nak masak apa semua, tunggang langgang rumah kan, mulalah marah apa dan sebagainya. Jadi kita tak nampak contoh, nampak contoh tu yang pertama. Yang kedua, daripada sudut Nabi itu sendiri adalah satu orang yang menguruskan rumah tangga. Bagaimana Nabi dalam hadis-hadis yang sahih, seperti mana disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah oleh Imam Tirmizi dan sebagainya, banyak hadis-hadis sahih, Nabi sendiri jahit baju kan, Nabi sendiri yahlib, Nabi sendiri perah susu kambing. Maksud kalau buat kopi apa semua tadi tu, pergi kat dapur kan. Maksudnya buat sendiri pun tak ada masalah kan, suruh isteri pun tak ada masalah. Jadi kita kata kita kena faham juga antara tanggungjawab suami dan isteri, letih, penat dan sebagainya. Sebab tu kita kerja lelaki ni kan, sebagai suami, kita ada apa, annual leave. Kita ada cuti tahunan, kita ada apa, kita ada satu ahad cuti. Isteri tak pernah cuti. Kan? Maksudnya dia ni, kita nak bagi annual leave pun kita bawa kadang-kadang pergi jalan apa semua kan. Jadi kita kena faham daripada sudut ni, bagaimana interaksi di dalam rumah, dan kita tahu kepenatan dia kan. Buat kerja sama, kita kadang-kadang buat kerja sama ni kita letih. Tapi itu apa, kerja pertama pukul 7 sidai baju. Kan? Memang tiap-tiap hari buat. Jadi kita kata itu antara penghormatan, kesenambungan, kefahaman. Kita kena tahu antara suami dan isteri, menghormati bidang masing-masing dan membantu antara satu sama lain. Barulah kita rasa penat tu bersama, akan letih pun bersama, dan kemudian gembira pun bersama. Itu maksud dia. Wallahualam. Masya-Allah, terbaik daripada jawapan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, awal-awal tadi, waktu mukadimah tadi, Ustaz ada sebut tentang tanggungjawab isteri, tanggungjawab suami dan tanggungjawab bersama. Saya nak ambil tentang tanggungjawab bersama ni Ustaz. Dalam tanggungjawab bersama ni, kita tahu perluannya ada tolak ansur, saling memahami. Tetapi ramai yang tidak memahami tanggungjawab bersama ni. Dia hanya memahami tanggungjawab sebagai seorang suami dan tanggungjawab seorang isteri. Kita ambil misalnya contoh keadaan situasi apabila suami kehilangan kerja, contohnya. Baru saja kehilangan kerja, nafkah tidak ada. Jadi si isteri meminta wang daripada suami. Sebab dia menganggap itu adalah hak, sebagai hak dirinya. Namun suami tak dapat bagi. Jadi adakah si isteri ni dia memarahi suami dia, dan
adakah suami ini berdosa dan adakah isteri juga berdosa? Bagaimana pandangan Ustaz? Tapi sebelum Ustaz nak jawab, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ayuh, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, dengan topik kita pada pagi ini berkenaan dengan munakahat, muamalat suami isteri. Jadi sekiranya para penonton sekalian terdapat sebarang soalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 1-800-88-1677 ataupun terus di ruangan Facebook kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, sebentar tadi sebelum kita berehat, saya ada mengajukan beberapa soalan pada Ustaz berkenaan dengan Ustaz ada terangkan di awal mukadimah tadi berkenaan dengan tanggungjawab isteri, tanggungjawab sebagai seorang suami dan tanggungjawab bersama. Jadi saya nak tekankan dari sudut tanggungjawab bersama ini, kebanyakan orang memahami tanggungjawab sebagai seorang isteri dan tanggungjawab sebagai seorang suami. Tetapi di dalam penerangan tentang tanggungjawab bersama ini, ramai yang tidak berapa nak memahami dari sudut tolak ansur dan memahami di antara satu dan sama lain. Misalnya sebagai contoh yang saya berikan sebentar tadi, iaitu lelaki baru saja kehilangan kerja, kemudian si isteri meminta haknya, nafkahnya kepada suami, tapi suami tak mampu nak bagi. Jadi adakah si isteri berdosa ataupun si lelaki ini juga berdosa kerana tidak mampu untuk bagi nafkah? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama sekali kita kena faham seorang lelaki ini, bila mana Allah sebut seorang suami ini, Allah menyatakan dalam surah Nisa pada ayat 34, ar-rijalul qawwamuna 'alan nisa. Okey, bahawa sebenarnya lelaki ini dia qawam, dia adalah yang ke depan, dia adalah yang utama, dia adalah pemimpin ya, di atas wanita. Maka dalam bab berkenaan dengan soal nafkah dan sebagainya, dia adalah yang sepatutnya mewajibkan diri dia tanggungjawab sebagai memberi nafkah kan, sebagai suami. Jadi bila mana berlaku isu seperti mana disebutkan tadi, dia sebenarnya banyak isu. Tapi bagaimana yang nak ditekankan tanggungjawab bersama dan tolak ansur bersama tu. Bila kita sebut tentang isu berkait dengan suami hilang kerja dan pada waktu tu mungkin si suami memerlukan kepada bantuan dan tolak ansur daripada isteri, maka pada waktu ni kita kata sangat penting untuk seorang isteri, betul bahawa duit isteri tu duit dia lah. Kan, duit suami boleh jadi juga di sana nafkah dan sebagainya duit isteri. Jadi dalam bab-bab tertentu sebenarnya ada perkara yang Nabi SAW pernah bagi tahu, dan ini pernah berlaku pada zaman Nabi, isu pengaduan iaitulah isteri Nabi, isteri sahabat kepada Nabi SAW, namanya Hindun binti Utbah. Kan, Hindun binti Utbah ni dia berkahwin dengan Abu Sufyan. Kan, jadi bila berkahwin dengan Abu Sufyan ni, antara salah satu isu yang berlaku ialah Abu Sufyan ni kedekut. Kan, dia tak membelanjakan maksudnya nafkah apa semua tu kan. Dan kemudian waktu tu Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari didatangi Hindun binti Utbah, dan kemudian Hindun binti Utbah bagi tahu bahawa suami dia kedekut. Dia rajulun syahih. Syahih ni bawah pada Haji Bahir lagi. Maksudnya Haji Bahir tu kedekut dah, dia bawah teruk lagi kedekut kan. Jadi waktu tu kata Nabi SAW, cerita ni bukanlah membuka aib Abu Sufyan, tapi cerita bagaimana kita nak menguruskan isu yang terkait. Maka kata Nabi SAW, kamu ambil khuz, kan, ambil, dan untuk apa cukup apa yang kamu untuk kamu kan, ma yakfiki li waladaki bil ma'ruf, dan ambillah apa yang mana cukup untuk kamu dan juga anak kamu dengan cara terbaik. Maksudnya dalam jubah Abu Sufyan tu boleh ambil, tapi ambil tu dengan keadaan yang macam mana? Ambil dengan keadaan yang mana cukup untuk dia dengan anak dia, bukan beli benda lain pula. Maksudnya untuk makan, minum dan sebagainya, keperluan. Jadi dalam konsep seperti mana kita sebutkan tadi, daripada hadis ni kita dapat faham bahawa sebenarnya walaupun tu kes terpencil, tapi pengaduan ataupun kita kata toleransi dalam bab ni tak boleh, hatta dalam bab tu Nabi benar untuk ambil, apatah lagi dalam keadaan kita pada hari ni nak tolong bantu. Cumanya suami dia kena pinjam duit isteri lah. Jadi bila kita sebut pinjam duit isteri ni, maka wajib untuk bayar kan. Jadi kita kata walaupun duit isteri, sebab tu kadang-kadang orang tak faham, pinjam duit isteri tak payah bayar lah kot, pinjam duit adik-beradik tak payah bayar lah kot. Itu semua kewajipan. Bila namanya pinjam, wajib untuk bayar, maka pada waktu tu isteri bertolak ansur lah. Ataupun ada setengah isteri yang Masya Allah dipanggil sebagai tanazul ataupun takharruj. Tanazul ni maksud dia apa?
dia menggugurkan kewajipan dia, maksudnya menggugurkan kewajipan suami memberi nafkah pada bulan 2-3 bulan waktu hilang kerja tu, dia gugurkan. Maksudnya dia kata, bang tak apalah, halal lah belanja. Yang belanja pergilah mana pun semua, beli apa semua, belanja. Jadi kita kata dua boleh, sama ada suami pinjam masuk dalam akaun hutang lah. Tulis tu berapa, RM630 tu hutang kan, bulan depan 250 contohnya, apa bil air api apa semualah kan. Jadi kita kata itu dia punya asal konsep, boleh berhutang ataupun menghalalkan. Jadi di situlah nampak toleransi dan tanggungjawab. Bila mana ada masalah, bagaimana kita nak selesaikan. Dalam rumah tangga Nabi SAW juga banyak masalah berlaku kan, masalah di antara isteri-isteri Nabi. Kadang-kadang ada isteri Nabi SAW tak suka dengan madu yang lain, dia kata apa, contoh macam Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai ni dia kata, isteri-isteri Nabi sebahagiannya kata, sebagaimana Hafsah dan selainnya, ini adalah keturunan Yahudi. Nabi kata jangan cakap macam tu, itu adalah perbuatan jahiliah, mengungkit-ungkit yang dulu dan sebagainya. Jadi ada konflik kerana pergaduhan, ada konflik perselisihan faham dan sebagainya. Tapi bagaimana Nabi seorang pemimpin, Nabi seorang suami, Nabi buat ataupun Nabi uruskan dengan cara yang paling terbaik. Kan banyaklah isu, antaranya Aisyah pernah bergaduh dengan Hafsah kan, pernah apa kita kata joint venture kan? Pernah juga dalam keadaan bersama dengan Hafsah untuk sesuatu isu dan sebagainya. Pernah juga dengan bagaimana nak uruskan anak-anak tiri Nabi, Ummu Salamah dan seterusnya. Maka semua itu bagaimana Nabi menguruskannya, memang ada masalah, memang ada isu, tapi bagaimana kita tolak ansur dan kemudian kita berbaik sangka, kemudian kita uruskan dengan cara yang paling terbaik. Dan mudah-mudahan dengan sebab tu rumah tangga kita tu ialah tak best lah, rumah tangga yang tak ada geloranya, yang tak ada apa. Maka sebab itu mematangkan kita untuk menguruskan isu-isu berkait dengan rumah tangga. Wallahualam. Masya Allah, cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz, saya tertarik dengan kisah Hindun binti Utbah yang Ustaz sebutkan tadi berkenaan dengan aduan yang dibuat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tengok dekat sekeliling kita sekarang ni era teknologi Ustaz, dan saya lihat ada satu trend sekarang ni, satu trend yang mana dia dah jadi semakin merebak dan menjadi satu barah, iaitu trend yang mana dia nak mengadu, tetapi mengadu itu pada social media. Sebagai contoh, saya lihat beberapa video yang diupload oleh sebahagian daripada masyarakat kita, yang mana dia nak menunjukkan keruntuhan rumah tangga dia tu, nak menunjukkan yang si suaminya tu panas baran, lalu dia buat panggil suaminya, tak tahu yang sebenarnya suaminya itu telah direkod. Jadi direkod perbualan suami dengan si isteri ni tadi, dalam keadaan suami itu mungkin penat bekerja. Kita tak tahu keadaan suami itu penat bekerja, mungkin dalam keadaan tertekan, jadi dia dalam keadaan marah. Jadi apabila dia post, seolah-olah saya cuma nak meluahkan apa yang jadi dalam rumah tangga saya. Bolehkah kaedah ini mengadu kepada social media? Dibolehkan ataupun tidak Ustaz? Pandangan Ustaz. Jawapan pertama sekali, kalau kita kata tidaklah. Kan, sebab antaranya ialah kes Hindun binti Utbah dengan Abu Sufyan tadi, ialah Nabi SAW sebagai pemimpin. Nabi ni seorang, kita kata hakim, pemutus hukum. Maka maksudnya kita kata, pertama sekali kita kena faham juga, bagi kes yang berlaku, kes penderaan, kes pukul apa semua ni, dia tak boleh dah macam orang dulu-dulu. Orang dulu kata apa? Taatlah suami kamu, janganlah buat apa-apa kan. Lepas tu kena penampar. Pergi minggu depan, taatlah suami kamu, kena penerajang. Pergi, tak ada dah, meninggal kan. Jadi kata salah orang yang bagi pandangan tu. Itu satu. Yang kedua, daripada sudut wanita tu sendiri, maka wanita yang mana bila mana ada isu-isu kes seperti itu, maka dia kena tahu saluran, channel dia kena tahu kan. Channel Facebook tahu, channel Telegram tahu, channel nak linkkan ke tempat mana mengadu tak tahu. Jadi kita kata banyak tempatnya. Kita kata daripada sudut kalau asalnya adalah hakam, majlis hakam di bawah majlis agama, bagaimana isu berlaku konflik dan sebagainya nak diuruskan, bukan orang lain, sebab orang lain tak boleh menyelesaikan. Lepas tu kan tiba-tiba pula ada seorang lelaki, saya cuba bantu awak. Mula pula konflik lain, maksiat, dosa dan sebagainya. Jadi kita kata ini antara perkara yang perlu kita jelas perhatikan betul-betul, cari channel yang tepat, yang betul. Dan begitu juga kalau kita tengok Sayyidina Fatimah pernah mengadu kepada Nabi SAW, pengurusan penat, letih, urus rumah tangga dan sebagainya, maka tahu tempatnya mana nak mengadu, bukan di media sosial. Itu satu tindakan yang silap dan boleh menjadikan satu perkara yang kita rasa kita nak tunjuk kesalahan suami, aib suami, tapi hakikat sebenarnya salah tempat. Betul. Wallahualam. Betul, cantik jawapan Ustaz, gunakan saluran yang betul. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jadi topik pada pagi ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, iaitu topik munakahat, muamalat suami isteri. Jadi sekiranya terdapat sebarang soalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 1800 881677 ataupun terus di ruangan Facebook kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, kita tak nak membuang masa lagi, kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton kita daripada Facebook. Saudari Mas Niza, soalannya, apakah takrifan muamalat suami isteri mengikut konsep munakahat Islam? Yang kedua, bagaimanakah muamalat bagi suami yang berpoligami lebih dari seorang isteri? Adakah wajib memberi nafkah sama rata atau mengikut bilangan isi rumah? Terima kasih kepada saudari Mas Niza atas soalan tersebut. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada puan Mas Niza bila persoalan yang sangat bagus tentang isu hari ini orang berbincang tentang nak poligami dan macam-macam lagi kan. Kadang-kadang suami itu nampak action tu kat Facebook tapi kat ni penakut. Kan kalau dia cerita bab tu lah, bab pergi nikah tu lah, nikah oi kemain dia kan. Okey, jadi kita nak kata asasnya pertama sekali kita tahu bila sebut tentang bab muamalat tadi, kita kata semualah berkait dengan hubungan. Dan saya nak tarik sidang penonton dan dai bila sebut tentang muamalat itu juga termasuk muamalat urusan berkait dengan orang yang berpoligami. Jadi bila kita sebut tentang isu hubungan juga berkait dengan orang poligami ni, kalau kita perhatikan bahawa sebenarnya dia satu benda yang disyariatkan, satu benda yang mana dipanggil sebagai sunnah tasyri'iyah, sunnah yang mana dibenarkan dan sunnah yang mana dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Bahkan kalau kita tengok Nabi Ibrahim pun Sarah dengan Hajar dan sebelumnya dan seterusnya. Cuma kita nak kata daripada sudut poligami ini dia nak kena tengok juga daripada sudut hukum. Sebab tu Syekh Dr. Muhammad Zuhaidi dan kebanyakan para ulama menggariskan ada yang disunnahkan, ada yang dimakruhkan, ada yang diharamkan. Jadi kita kata tak ada keperluan ke apa semua makruh hukumnya kan, ada keperluan dan sebagainya sunnah. Tapi menzalimi kan wanita, tak bagi nafkah dan sebagainya, termasuk dengan persoalan itu tadi, dia adalah dikira sebagai haram untuk berpoligami. Bila sebut tentang nafkah, kita melihat kepada apa yang dibincangkan oleh Imam Ibn Rushd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, dan juga disebut oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, menyatakan bahawa tentang isu, bahkan disebut oleh mazhab Syafi'i, begitu banyak dihurai oleh Imam Khatib Asy-Syarbini dalam kitab beliau Mughni Muhtah dan sebagainya. Isunya ialah pertama, nafkah berkait dengan yang biasa, masuk makanan, tempat tinggal. Yang kedua, nafkah berkait dengan giliran bermalam. Yang ketiga, yang ni tak ada bincang dalam kitab-kitab sebut tadi, tapi orang salah faham, kasih sayang. Kan kasih sayang, maksudnya kasih sayang tu dalam hati lah kan. Okey, jadi kita pergi yang pertama. Yang pertama, bila kita sebut tentang berkait dengan nafkah, berkait dengan apa kita kata makanan apa semua tadi, sama je daripada sudut setiap isteri yang mana poligami itu ataupun yang mana apa kita kata 1, 2, 3, 4 ataupun 1, 2 dan sebagainya, maka semua itu adalah sama saja. Apa keperluan mereka, apa tempat tinggal mereka, apa yang berkait dengan barang dapur, semua sekali seperti mana disebut oleh Imam Nawawi dan Syekh Dr. Wahab Zuhaili, maka semua kepentingan berkait dengan nafkah penghidupan itu adalah satu benda yang wajib untuk diberikan. Itu dia punya konsep dia. Baik, yang kedua adalah nafkah giliran bermalam. Kan asalnya bermalam ni suami dia tak kisahlah nak bermalam kat mana. Tapi bila mana dah berpoligami dan kemudian dia kena menyusun sebaik mungkin, maka dia menjadi satu kewajipan, kata Syekh kata Imam Khatib Syarbini, untuk menyusun giliran bermalam. Nabi buat undian. Ada kala Umar Hafsah, ada kalanya Umar Zainab, ada kalanya Zainab kata tak apalah, ataupun Hafsah dan sebahagian isteri-isteri Nabi kata tak apa, giliran ni bagilah kepada Aisyah contohnya. Jadi itu semua toleransi di antara Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga yang ramai orang silap faham, kasih sayang dalam hati ni, nak sayang lebih. Benda ni tak nampak tau. Betul. Jadi takkan kita kata 20% isteri pertama, 20% siapa yang nak mengukur benda tak boleh tu? Nak nilai. Tak boleh nilai. Kalau betul. Duit tadi boleh nilai. Maka sebab tu kalau kita tengok Abu Zar ataupun sebahagian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dan sebagainya pernah tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, siapakah yang kau paling cintai? Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, Abu Bakar. Kemudian, ya Rasulullah, anak Abu Bakar, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya seakan-akan Nabi nak bagi tahu yang paling Nabi sayang adalah Aisyah. Dalam riwayat lain Nabi sebut Hafsah, dalam riwayat lain Nabi sebut Ummu Salamah. Jadi maksudnya nak menunjukkan bahawa bagaimana Nabi berinteraksi, iaitu dalam bab kasih sayang ini, kalau boleh nak berlaku adil lah, tapi adil tu kasih sayang tu payah persen nak bagi tu kan. Tapi bab
harta, bab giliran memalang, maka itu satu benda yang perlu diuruskan dengan cara yang dikehendaki oleh syarak, kena adil dalam bab tu. Wallahu alam. Masya-Allah, cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Okey, nama saya Baruddin Haji Kasim. Ustaz, ni da'i dan Ustaz ya. 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 Okey, apa yang Ustaz cakap tadi memang betul lah. Zaman Nabi dulu kan, kalau apa nak suruh diperah susu kambing pun apa semua, memanglah kita semua boleh buat. Tapi zaman sekarang ni Ustaz, semua ni di hujung jari je Ustaz. Jadi saya bagi contoh lah kan, sekarang ni suami isteri masing-masing ada kejaya Ustaz. Ada kejaya, ada tanggungjawab masing-masing dengan office, dengan NGO Ustaz kan. Jadi kadang-kadang sampai ke tahap mereka ni masing-masing lupa tanggungjawab masing-masing sebagai suami isteri. Saya bagi contoh lah sebagai isteri kan, sekarang ni sibuk dengan NGO dia dan hingga dia abaikan tanggungjawab sebagai isteri dan suami di rumah. Dan suami pula sibuk dengan kejaya dia juga, abaikan tanggungjawab dia kepada isteri. Tapi yang bagusnya bila tiba nak pergi nak shopping ke apa, sesama macam kata beli barang-barang dapur semua Ustaz kan. Dia beli bawang, dia beli kentang apa semua kan. Tapi akhirnya mereka sibuk membawang daripada nak potong bawang kat dapur. Bawang pun dah jadi apa. Itu yang jadi masalahnya Ustaz. Jadi saya minta petua pada Ustaz lah, kalau boleh bagi yang sebaik mungkin lah, apa yang boleh dilakukan atau tak boleh dilakukan dari segi hukumnya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Baharudin atas soalan yang sangat-sangat menarik Ustaz. Saya serahkan pada Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kalau kita tengok daripada sudut keutamaan yang ni maksudnya suami pun dia suami dan isteri kena tahu aulawiyat, keutamaan yang mana lebih penting di antara yang penting. NGO penting kan, yang lain-lain pun penting, kerja penting, tapi di antara perkara yang kita lihat itu adalah pertama sekali kita kena faham penyusunan daripada sudut kepentingan. Sebab bila kita tak faham daripada sudut kepentingan, kita nampak benda ni yang suami pandailah urus sendiri, suami isteri pandailah urus sendiri, NGO lagi penting kan, ataupun urusan berkait dengan hantar bantuan ke apa lebih penting. Jadi kita nak kena faham dulu sebenarnya. Sebab tu baginda Nabi SAW, bila mana Nabi SAW nak bermusafir, bila mana Nabi SAW nak keluar daripada negeri ataupun daerah, bukan setakat isteri-isteri Nabi susun makanan apa benda semua, sehingga kan pemimpin nak ganti Nabi sekejap pun Nabi akan aturkan. Sebagai contoh, Abdullah bin Umi Maktum, Nabi letak dekat Madinah, Nabi nak musafir, berapa kali dia jadi ketua dekat Madinah kan, Nabi letak dia. Maksudnya dalam bab kecil, bab paling besar, bab apa semua Nabi aturkan dengan cara yang paling terbaik untuk pengurusan kehidupan. Ini sebenarnya kalau kita tengok ini, dia bukanlah kita kata tentang pengurusan berkait dengan hukum hakam itu sangat, tapi pengurusan berkait dengan kehidupan. Bagaimana kehidupan itu diteruskan dengan isu-isu ataupun susunan seperti mana kita sebutkan tadi. Maka kena faham dulu, kalau suami tugasnya memang itu adalah mencari nafkah, kalau isteri tugasnya adalah mentaati apa yang ma'ruf, apa yang baik yang diperintahkan ataupun yang ada dalam hukum berkait dengan apa yang dilakukan oleh suami ataupun isteri. Itu dia punya konsep dia. Jadi kita kata letakkan keutamaan. Jadi NGO tu nombor 2, yang lain tu nombor 3, yang tu nombor 4, apa dan sebagainya. Jadi kita kata letak utama ketaatan dan juga nafkah, itu adalah isu yang paling utama untuk disebutkan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang ada benda yang tak boleh nak dielakkan. Katalah contoh terpaksa outstation, terpaksa keluar, terpaksa apa dan sebagainya. Maka pada waktu itu daripada sudut bertolak ansurnya, daripada sudut kewajipannya, daripada sudut tanggungjawabnya, kita atur siap-siap. Katalah contoh, ni susu siapa nak bancuh? Biasanya suami, biasa isteri lah kan. Jadi kata pada waktu ni isteri tak dapat, maka susun elok-elok apa semua, abang susu dah ada dah, ni dah ada dah, itu dah, ini dah siap dan sebagainya, bantu saya sebab saya terpaksa outstation contohnya. Jadi kita uruskan tu dengan cara terbaik. Kalau tak, dia jadi orang istilah kata apa, kucalana, macam-macam kacau bilau kan, kecamuk. Sebab kita tak susun dengan cara terbaik, dan sebenarnya benda tu boleh toleransi. Contoh kita kata ada pula orang kalau tak boleh suami isteri, dia ambil pembantu rumah contohnya. Jadi tetap bagaimana cara hantar balik sekolah, anak sekolah apa semua, dia daripada sudut susunan, daripada sudut tanggungjawab, dari sudut caranya, maka kita kena tahu dulu apakah yang lebih utama. Jadi kita sebut tadi, pertama tahu yang lebih utama, yang kedua adalah tolak ansur tanggungjawab daripada sudut apa pun yang berlaku dalam rumah tangga kita, dan sebaik pengurusan ataupun apa-apa yang berlaku. Jadi
lihat satu persatu, susun elok-elok, tengok keutamaan, dan itulah baginda dan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in akan lakukan tentang perkara itu. Siapa lagi kita nak rujuk kalau tidak mereka dalam keadaan yang seperti mana disebutkan tadi. Itulah konsepnya, wallahu a'lam. Betul Ustaz, ramai yang tak tahu sebenarnya keutamaan antara ketaatan pada suami dan juga ketaatan pada tempat kerja. Contohnya tanggungjawab di tempat kerja. Kadang-kadang kita tengok di pejabat contohnya, bila bos suruh kata ambilkan saya kopi, ambilkan saya file tu, turut ambil. Tapi bila suami kata yang tolong ambilkan air yang tu ada atas meja tu, ambil dah sendiri. Kadang-kadang kita tak tahu mana tanggungjawab yang lebih utama. Jadi itulah kita kena tahu, bagaimana kata-kata Ustaz tadi, kena faham dan juga kena tahu apa yang lebih utama dan kita buat dan ambil tindakan apa yang lebih utama. Jadi Ustaz, kita nak ambil soalan seterusnya daripada Facebook, daripada saudara Jai. Cinta antara benua, jauh cinta dia. Suami dan isteri berlainan benua, seorang Afrika, seorang Asia, serba-serbi berlainan. Suami pula baru memeluk Islam. Bagaimana nak sesuaikan diri hidup bersama, terutama di awal-awal perkahwinan? Terima kasih kepada saudara Jai atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Tuan Jai bertanya satu soalan yang sangat baik. Sebelum isu itu ialah isu perkahwinan itu sendiri. Kan isu perkahwinan itu kalau kita tengok kat situ memang Allah sebut li ta'arufu. Maksudnya kamu tahu adat dia, keadaan dia dan sebagainya. Jadi semua dalam keadaan seperti itu menjadikan kita serba-serbi dalam dunia yang baru, kan, dalam pengurusan yang baru dan sebagainya. Cuma daripada sudut asasnya kita kena faham dulu bahawa suami isteri yang nak berkahwin ni dia tak boleh seorang tu tak Islam dan sebagainya, tak boleh. Kerana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 222 tu, Allah menyatakan tentang tak boleh seorang bernikah dengan apa dia, dengan orang-orang yang musyrik, yang tidak beriman, walau a'jabakum ataupun walau a'jabatkum, walaupun wanita itu mengagumkan kamu hebat ataupun lelaki itu mengagumkan kamu. Dan kemudian ada orang salah faham, dia kata boleh berkahwin dengan ahlul kitab. Kan, boleh berkahwin dengan ahlul kitab kata Imam bin Munzir, tapi ijma' sepakat di kalangan para ulama hanya lelaki muslim berkahwin dengan wanita ahlul kitab. Maksudnya wanita muslimah tak boleh berkahwin dengan lelaki ahlul kitab. Jadi itu daripada sudut hukum kita kena jelas dulu dekat situ. Okey, ada pun persoalan berkait dengan mu'alaf tadi. Kita nampak bahawa isu berkait dengan mu'alaf ini ialah satu benda yang alhamdulillah Allah bagikan rezeki, Allah bagikan hidayah petunjuk untuk satu orang memeluk Islam. Kan? Jadi dalam konsep seperti ini, pertama sekali yang kita kena jelas ialah bukan adat. Betul. Bukan apa dia makan apa tu, yang tu nombor dua dulu. Pertama sekali ialah asas berkait dengan fardu ain. Maksudnya kalau dalam keadaan seperti ini, isteri membantu kalau suaminya mu'alaf. Kalau isterinya mu'alaf, maka sudah tentu menjadi kewajipan si suami lah untuk memberikan ilmu-ilmu asas berkait dengan fardu ain. Macam mana nak salat, wuduk, benda-benda yang ringkas. Betul. Kan, kalau haji tu lambat lagi kan. Jadi benda-benda yang ringkas dalam sistem kehidupan nak ibadah. Itu konsep pertama. Yang kedua berkait dengan hukum hakam lah. Yang mana boleh, mana tak boleh. Kalau dulu sebelum Islam yang tu boleh, yang ni sekarang dalam Islam tak boleh, kan, dan perkara-perkara yang halal, haram dan seterusnya. Dan yang ketiga ialah sama seperti hubungan suami isteri yang berkait dengan apa yang kita bincangkan tadi. Kena tengoklah kewajipan, keutamaan dan sebagainya. Maka sebab tu dalam isu ini memang Nabi SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in pernah melakukan kita kata perkahwinan di antara tempat yang berbeza, kan, kawasan yang berbeza. Kalau kita tengok bagaimana keadaan hatta Nabi SAW sendiri pun, Abul As bin Rabih dan juga Sayyidatina Zainab, anak Nabi kahwinkan dengan orang-orang yang pada asalnya sebelum itu adalah bukan Islam. Dan kemudian ada isulah perbincangan yang panjang. Cuma saya nak kata bagaimana antara suku kaum, penyatuan di antara benua, ini satu benda yang sangat bagus. Cuma asas-asas fardu ain itu juga perlu yang paling ditekankan, dan selainlah daripada uruf dan adat semasa. Sebenarnya tak ada masalah kalau di tempat dia suka pakai jenis baju yang macam batik-batik, kan? Betul. Bila raya Cina, raya Cina pula, raya Melayu ke raya India ke, kan, bila raya puasa kita suruh dia pakai baju Melayu. Jadi dia tak apa, tak dia pakai, tak apa, tak ada masalah. Itu isu bab adat. So bab adat ni kita asalkan kata menutup aurat. Jadi kita kata ada benda yang kita sangat boleh toleransi, dan ada benda bab hukum terutama fardu ain kita sangat perlu belajar dan memperingati. Dan kalau tak boleh kena cari ustaz, kena cari kelas yang mudah-mudahan insya-Allah boleh bagi banyak kebaikan kepada kita. Dan dekat Malaysia pun banyak ada perkim dan sebagainya. Itu sangat membantu kepada mualaf yang kadang-kadang setengah orang tak mampu untuk buat perkara itu. Wallah a'lam. Pokok pangkalnya kita kena tahu batasan dan garis panduannya, Ustaz. Betul.
Masya Allah. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak melabuhkan tirai di siaran TV3. Namun jangan ke mana-mana. Kita masih lagi berbaki 30 minit lagi di siaran TV9. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyraqal badr. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan membaki masa lagi lebih kurang 30 minit di siaran TV9. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita tak nak membuang masa lagi, kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton kita. Soalannya datang daripada Facebook, daripada saudari Rahimah Saud. Soalannya berbunyi, yang pertama, sejauh mana Islam membenarkan suami isteri meminjam sesama sendiri demi menjaga keutuhan rumah tangga mereka? Lalu adakah perlu kepada penulisan perjanjian hutang? Yang kedua, bagaimana Islam memandang perkongsian simpanan suami isteri menggunakan dua nama dengan satu akaun? Terima kasih kepada saudari Rahimah Saud atas soalannya. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Puan Rahimah pada persoalan muamalat di dalam muamalat. Itu konsep dia kan. So muamalat suami isteri dan masa sama ada muamalat pula di antara suami isteri, khusus bab berkait dengan keuangan. Baik, jadi bila sebut tentang hutang piutang tadi, sebenarnya dia bila perlu. Bila perlu. Sebab tu sebenarnya bila kita sebagai suami menguruskan rumah tangga, mungkin tak cukup duit dan sebagainya, bila kita meminjam, maka meminjam tu lebih baik untuk kita catat. Betul. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 282, faktubu ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang beriman, bila kamu berhutang untuk satu masa tempoh tertentu, maka hendaklah kamu tulis. Hutang ni ada dua tau. Suami isteri ni. Hutang pertama duit, hutang kedua dia tak duit. Yang belilah barang dapur dulu. Yang tu kalau bagusnya suami kata bagi resit nanti claim kan. Claim tu bila bayar tak tahulah, tapi tulislah kan. Ataupun contohnya bang, peti air dah rosak ni kan. Jadi duit tu tak bagi duit, dia terus beli peti air contohnya. Kan terus tak kira order online ke apa kan. Jadi hantar. Jadi bila hantar tu kita kata walaupun bukan dalam bentuk cash, tetaplah dikira sebagai meminjam. Dan minjam ni kalau ditanya tadi adakah perlu ditulis dan sebagainya, kita kata sebaiknya ditulis. Sebab tu kata para ulama tafsir, Imam Qurtubi dan sebagainya, asal tulis hutang ni sunat je. Allah kata faktubuh, hendaklah kamu tulis. Tapi bila mana takut lupa, bila takut timbul perbalahan, maka wajib untuk ditulis. Tulis tu sebenarnya dalam telefon ke apa, buat senarai hutang abang pada ayang. Tulis berapa bulan sekian kan, tulis. Jadi itu untuk kita ingat bahawa kita berhutang yang wajib dibayar. Kan. Jadi kita kata kalau contoh kita meninggal dunia nanti, jadi sebelum bagi harta pusaka isteri dapat 1/8, kalau ada anak apa semua tu, dia kena daripada hutang duit apa pusaka tu kena faraid, sebelum faraid kena bayar hutang tu ke isteri. Sampai tahap macam itulah nak ceritanya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bila sebut tentang kongsi akaun, simpanan. Saya rasa yang paling terbaik adalah kena separate, kena asing. Betul. Sebab ni dia tak tahu duit gaji, duit apa sembarangan. Lepas tu kata kita bagi je lah sama rata. Kalau ada sikap macam tu okey. 50-50 dalam akaun ada 100,000, 50,000 seorang. Tapi kita kata kadang-kadang ada ketidakpuasan hati. Betul. Jadi kita kata asalnya gini, lebih baiknya bagusnya ialah asing akaun tu, tapi untuk pengurusan nak bayar apa semua tu bagi nombor password apa kepada suami ataupun isteri. Sebab ada orang ni berahsia. Nombor handphone dia rahsia, dia punya password. Yang ni banyak sangat rahsia. Kata suami isteri kan biasanya tak ada rahsia. Betul. Jadi terutama dalam isu ni just in case lah ada isu tertentu, contohnya kematian mengejut kan, suami isteri tak ada punca pendapatan, maka boleh tak guna sikit daripada duit suami, dia boleh ambil bahagian faraid dia. Jadi dia boleh ambil segera contohnya. Jadi itu juga penting untuk tahu tentang password, nombor tabung
haji, tabung apa dan sebagainya kan, segala jenis tabung yang ada, maka kita kata kena tahu secara ringkas tentang password. Tapi untuk akaun lebih baik untuk diasingkan, itu lebih selamat supaya tak timbul pergaduhan, perbalahan, kita tahu apa yang masuk, apa yang keluar dan sebagainya. Walaupun ada statement, tapi tetap kadang-kadang tu benda yang terlepas pandang, maka elok kita asingkan. Wallah. Jadi Ustaz, kalau suami nak meminjam hanya pada waktu yang terdesak sahaja. Ya, lebih baik begitulah. Masya-Allah. Okay. Terbaik jawapan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada saudari Nurul Huda Tajuddin. Soalannya, apakah pendapat Ustaz tentang sura rumah lelaki ataupun suami yang tidak bekerja dan isteri bekerja? Adakah ia dibolehkan di Malaysia ataupun di dalam Islam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada saudari Nurul Huda Tajuddin atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama sekali kita kena tahu Allah sebut dalam Al-Quran liyunfik zu sa'atin min sa'ati. Dalam surah At-Talaq pada ayat ke-6 Allah menyatakan bahawa hendaklah kamu berusaha wahai suami mengeluarkan infak apa yang kamu mampu. Maksud infak sini maksud nafkah. Kalau nafkah tu suami boleh beli nasi dengan lauk, itulah. Jangan request lebih. Lebih nak ayam goreng lah, nak apa semua. Yang mana mampu yang itulah. Maksud sebab tu Nabi sebut apa yang kamu makan. Sekali-sekala nak mengembirakan isteri, maka itu ihsan. Beli benda-benda yang mahal-mahal ke apa, tak ada masalah, bagi kepada isteri. Tapi secara umum nafkah yang asal itu, yang tu tak boleh culas lah. Okay. Tiba-tiba katalah contoh dalam keadaan seperti mana disebutkan tadi, tak mampu berlaku apa dan sebagainya, dan kemudian suami itu yang jadi sura rumah. Bukan suri rumah kan ada sebut tadi kan. Isteri cari nafkah. Isteri cari nafkah. Baik. Secara umumnya kita kata tugas itu adalah tugas suami. Tugas itu adalah tugas suami. Tapi mungkin akan ada orang tanya, Ustaz, macam mana kalau perbincangan suami kata dia duduk rumah, dia uruskan rumah, dia masak nasi semua. Kan dia pakai apa produk-produk semua kan untuk urus rumah tangga lah kan, atau pergi sekolah apa semua. Saya kata pada asalnya adalah tugas suami. Cuma kalau disebut oleh Syekh Dr. Mustafa Al-Bura, Syekh Dr. Muhammad Ali Syurbaji dan juga Syekh Mustafa Al-Khin dan sebahagian perbincangan di kalangan ulama mutaakhirin yang lewat ni, mereka menyatakan pertama sekali mesti dengan izin isteri. Bukan semata-mata, kadang-kadang biasa kita dengar apa? Izin suami. Betul. Tapi kadang-kadang dengan melibatkan izin isteri. Maksudnya isteri telah menggugurkan hak dia. Maksudnya patut dia duduk kat rumah, tak kerja apa, tak cari nafkah, tapi dia gugurkan hak dia, ataupun ini dipanggil juga dalam nikah, dia panggil nikah misyar. Misyar ni maksudnya suami tak payah bagi nafkah ataupun apa, just berkahwin saja. Suami isteri yang akan tanggung. Ni kata Syekh Dr. Qaradawi dan sebagai ulama lagi, dia adalah perkara yang diharuskan. Tapi atas keizinan, bukan paksaan daripada suami, isteri yang nak benda tu ataupun isteri yang perlukan benda tu. Itu atas satu. Persetujuan. Yang kedua ialah dia kembali kepada hukum akal bila sebutkan dekat Malaysia apa semua tadi, kan dia sebenarnya ialah benda ni tidak adalah kita kata peruntukan khas berkait dengan hukum. Cuma kita kata asas mesti suami, dan kemudian kalau ada keizinan ataupun ada toleransi contoh lain pun mungkin juga boleh berlaku. Contoh suami lumpuh, tak mampu bekerja dan sebagainya dan seterusnya, maka kita kata kesetiaan isteri itu yang pergi bekerja dan seterusnya, itu dalam kes-kes terpencil. Maka kalau benda tu berlaku, itu satu rahmat, satu kebaikan kepada suami yang mana isteri sangat setia membantu dan sebagainya. Tapi dalam keadaan untuk suami sihat apa semua, tapi dia memilih untuk jadi suri rumah kan. Kemudian yang isteri bekerja. Jadi kita kata itu sangat mengundang isu-isu berkait dengan perspektif masyarakat pun ada. Nanti orang keliling, kemudian saudara mara dan macam-macam lagi. Jadi kita kata nak menghadap benda tu dengan satu isu, maka lebih baiklah untuk suami bekerja. Ataupun kita boleh online. Kan hari ni kita tengok macam-macam. Kan kadang-kadang pendapatan isteri online tu jadi affiliate lah, jadi agent lebih banyak daripada suami dia. Kita kata kalau demikian juga, paling kurang kata mazhab Imam Syafi'i, seperti mana disebut oleh Syekh Dr. Mustafa Al-Bura dan ulama-ulama yang lain tadi, paling kurang nafkah yang asas tu dia selesaikan. Maksudnya bab makan apa semua tu okey, tapi kalau bab yang lebih besar, bayar kereta, bayar apa semua tu boleh untuk si isteri kalau dengan izin isteri untuk jadi seperti itu. Kalau tak izin paksa, itu tidak dibenarkan syarak. Dan sebab tu kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Al-Hakim dan sebagainya, iaitulah Nabi menyatakan bahawa nak tahu orang ni ia culah ataupun tak, ialah berkait dengan memberi yakut, makanan. Kalau benda tu pun dia culah, maka dia adalah satu dikira sebagai dosa dan satu benda yang tak dibenarkan dari sudut syarak. Wallahu a'lam. Jadi Ustaz, kalau yang Ustaz bagi tahu tadi tentang suami, walaupun dia tak bekerja, tapi dia masih lagi beri nafkah yang asas tadi tu. Tetapi bagaimana kalau contoh si isteri mengizinkan juga si suami tidak melunaskan nafkah yang asas-asas tersebut, bagaimana Ustaz?
Itu yang dipanggil sebagai takhrus ataupun tanazus secara umum. Maksudnya semua sekali bukan lagi atas tanggungjawab si isteri. Dan adakah benda tu boleh berubah? Contoh katalah suami tak dapat bekerja dalam tempoh-tempoh tertentu, bila dah dapat bekerja tak boleh dah. Kerja kena bagi nafkah balik lah. So tengok pada keadaan situasi dan sebagainya, maka dari sudut syarak, kalau itu yang diizinkan, itu yang diredai oleh isteri, maka itu adalah kita kata susah nak cari isteri macam tu. Itu cerita dia kan. Jadi kita kata dari sudut hukumnya adalah dibenarkan. Cuma kita kena faham asasnya ialah kalau sebagai hutang, kena hutang. Betul. Itu lebih baik suami akan bayar. Tapi kalau dah isteri memang halalkan apa semua, maka kata itu satu rahmat lah buat suami dan dengan keadaan tu. Tapi jangan ambil kesempatan. Betul. Jangan suami ambil kesempatan dalam isu-isu seperti ini. Walau betul lah dari sudut hukum okey, tapi kita kata daripada sudut awak tu sendiri niatnya apa. Betul. Jadi niat dan kesempatan itu diharamkan oleh syarak kalau tujuan untuk menzalimi, tujuan untuk bersenang-senang dan menyusahkan isteri. Wallahu a'lam. Allah Akbar. Sangat cantik jawapan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Facebook. Namanya Jejak Yang Hilang. Mana pergi hilang dia? Soalannya, mengapa suami sukar meluahkan isi hati? Apatah lagi ketika ada masalah dalam tugas seharian yang dialami kepada isteri, berbanding seorang isteri yang kalau boleh semua nak diceritakan. Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih kepada saudara ataupun saudari yang bernama Jejak Yang Hilang ini atas soalan yang sangat-sangat baik. Saya serahkan kepada Fadil Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walaupun jejaknya hilang, tapi jawapannya tak boleh hilang, dia kena jawab kan. Jadi insya-Allah bila sebut tentang bagaimana tentang dia suami ni, itulah kadang-kadang banyak perkara yang dia tak berterus terang, okey, ataupun banyak perkara yang dia sangka. Sebab orang perempuan ni kadang-kadang dia kena direct, dia tak boleh peli-peli tu. Betul. Kan, asyik makan kat luar je kita ni. Dia okey bang, jom kita pergi makan luar je tu kan. Sebenarnya nak bagi tahu maksud isteri tak masak contohnya kan. Jadi kita kata direct, yang masaklah terus direct je. Kita kata ada benda-benda kadang kita jangan terikut sangat. Jangan terikut keadaan adat kita. Suami mesti relax, gentle apa semua tak. Isteri mesti banyak benda nak cerita. Kita kata itu persepsi. Itu keadaan orang tentu. Sebenarnya boleh ubah je. Maksudnya dia bukanlah satu benda hukum ke apa. Dia adalah adat macam kehidupan manusia. Maka boleh je suami mengadu apa-apa semua, kata ni kan ada kata suami mengadu lebih teruk daripada isteri. Tak ada masalah. Itu adalah perbincangan dekat pejabat dia macam ni, dekat ni macam ni kan. Dekat siapa lagi dia nak mengadu? Apa nak mengadu? Kan? Jadi kita kena tukar sebab ada apa statistik yang dibuat bahawa orang wanita ni dia bercakap, dia mengadu apa semua ni 12 ke 15 ribu patah perkataan dia sehari. Kan? Yang lelaki ni biasa bercakap tak banyak, 8,000 ke 9,000. Tukar, tak ada masalah. Betul. Suami banyak bercakap, isteri yang kurang bercakap. Jadi kita yang penting adalah apa? Luahan perasaan. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis sahih riwayat Imam Ibn Majah, lam nara lil mutahabbaini mithlun nikah. Kami tak pernah tengok orang yang saling romantik, kasih sayang, cinta, berbincang apa semua sekali lah, melainkan orang yang berkahwin. Kan? Kita kadang-kadang couple apa semua ni kan, cerita cinta bagi nak rak apa semua, kadang tak kahwin pun. Itu satu. Kemudian cerita-cerita kadang-kadang maksiat lah apa semua dan sebagainya. Tapi bila berkahwin ni tak ada apa dah. Tak ada apa dah isu-isu yang kita kata disekat apa semua. Semua kita boleh cerita, boleh bincang, boleh apa. Jadi jangan duduk dia ajak kan suami murung je kan. Contoh, isteri banyak bercakap ataupun isteri murung tak perlu. Kita kata bab toleransi, bercakap, berbincang, benda tu semua berlaku pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat. Apa saja yang rasa untuk dimengadukan, diperbincangkan ataupun untuk diselesaikan isu-isu masalah, maka selesaikan. Jangan kita mengunci mulut. Namun ada kaedahnya, betul Ustaz. Betul. Jangan meluahkan, kalau tekanan habis dia marah, hanya dia nak luah tapi betul-betul luah secara marah tu. Jadi luahkan dengan cara yang baik. Masya Allah, cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nuru fawqa nuri, anta iksiru wa ghani,
anta misbahus suduri. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru berbaki. Kurang 15 minit lagi Ustaz kita bersama. Tak banyak lagi masa, jadi kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton kita, daripada saudari Nurul Hidayah Saifuddin. Soalannya, bagaimana cara untuk mengatasi masalah keuangan keluarga? Bagaimana muamalat bagi suaminya yang OKU dan tidak mampu? Terima kasih atas soalan tersebut daripada saudari Nurul Hidayah. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini pun bagus juga. Terima kasih pada Puan Nurul. Bila sebut tentang keuangan ini, kalau kita perhatikan rakyat Malaysia ni, dia ada pelbagai jenis, dia punya habit. Betul. Dia punya kesukaan dia berbagai kan. Jadi kita kena perhati, kita kena tengok. Sebab tu financial literacy, maksudnya kebolehan keuangan dan sebagainya dikeluarkan oleh Bank Negara 2023 menyatakan bahawa 84% rakyat Malaysia ni yang mana kalau ditimpa musibah, tiba-tiba 1,000 pun tak ada dalam simpanan. Allah. Lebih daripada 84%. Jadi kita kata maksudnya apatah lagi pengurusan keuangan suami isteri dan sebagainya. Dan sebab tu kalau kita tengok juga lebih daripada 80% juga, iaitulah bila mana suami ataupun kita kata keadaan suami tu ataupun isteri tu, khusus bab pendapatan keluarga, mereka ini akan tahu, mereka tahu tentang isu inflasi, kenaikan harga barang apa benda semua, tapi mereka tak mengurangkan kuasa beli. Maksudnya beli sama je, tak ada masalah, gaji tak naik, beli sama je. Jadi kita kata sebenarnya ada benda bajet kos yang kita kena potong, kita kena potong. Sebab tu pertama kita kena senaraikan apa yang kita beli. Yang kedua, selepas senarai tu ialah kita kena buat apa? Kena tengok apa yang penting, apa tak penting, apa yang boleh dikurangkan dan sebagainya. Yang ketiga, kita simpan resit-resit ataupun apa semua tu. Simpan resit ni pun penting juga. Sekejap lagi kan tiba-tiba ada LHDN ke apa, boleh tengok kan. Jadi itu satu. Dan yang keempat, kita buat postmortem. Postmortem balik, tengok perbelanjaan kita mana terkurang, mana apa dan sebagainya. Terlebih terkurang apa penting, apa tak penting. Contoh apa? Bajet bercuti. Bajet bercuti ni ingat tahun ni tak boleh lah kot. Jadi kita potong. Contohnya kan. Kita cuti ni dekat mana tu? Dekat Uluyam contohnya kan. Kita potong lah kan. Jadi mana yang penting, mana tak penting. Okey. So bila sebut pula tentang isu berkait dengan suami OKU, tak mampu menguruskan apa semua dan sebagainya tadi, kita kata sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan daripada sudut bagaimana nak berkahwin ni, hatta dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dan sebagainya, Nabi SAW menyentuh supaya berkahwin ni pertama sekali sekufu. Sekufu ni maksudnya daripada sudut apa? Kata mazhab Syafi'i, kata Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha, Syekh Ali Surbaji dan sebagainya, menyatakan bahawa sekufu daripada sudut pertama agama, kedua pekerjaan, yang ketiga juga adalah daripada sudut kecacatan, cacat. Maksudnya kalau asal-asal tu dah OKU, maka kita kata seorang lagi yang elok, yang apa semua, maka tak ada masalah untuk dia berkahwin. Tapi daripada sekufu tak sama. Betul. Berkahwin tidak diharamkan, tapi sekufu tak sama. Jadi proses nak berkahwin tu pun dia dah kena perhati, dah kena tengok. Tu satu sudut. Sudut yang kedua, asalnya kahwin tak ada masalah. Tapi lepas tu accident, OKU dan sebagainya, maka dalam bab ini kita kata memang tak mampu dan apa. Sebab tu saya kata sangat bagus persediaan untuk suami ni, perancangan keluarga dia pergi cari perkhidmatan dekat luar, takaful dan sebagainya. Banyak dekat luar, macam-macam produk ada, termasuklah amanahnya, termasuklah produk-produk sekian-sekian. Dia boleh membantu. Bila dia accident, dia boleh dapat pampasan. Betul. Tapi jangan ambil insurans haram lah kan. Ambil takaful kan. Jadi bila pampasan apa semua tu, dia boleh sedikit membantu dia dan kemudian cover lah kan pendapatan apa semua. Okey, itu dia punya konsep dia lah. Tapi kalau keadaan tu tak mampu, dah tak ada dan tak celik keuangan, tak tahu kan sebelum ni dan sebagainya, maka kita kata dalam keadaan tu memang 100% tak boleh nak buat apa. Maka kita kata kebanyakannya adalah bergantung kepada isteri 100%, dan kemudian adalah saluran-saluran baitumal dan sebagainya, ataupun asnaf fisabilillah dan seterusnya, ataupun fakir miskin dan sebagainya, zakat yang boleh membantu. Jadi insya-Allah, maksudnya Islam ni sangat prihatin kepada masyarakat, dan kemudian selain daripada pengurusan isteri itu sendiri, maka kita tengok juga kepada badan-badan kebajikan sebagai contoh kan, tak silap saya 350 kan daftar kepada kebajikan OKU dan sebagainya. Maka kita kena tahu benda-benda macam tu. Sekurang-kurangnya lulus untuk kita
dan boleh sikit-sikit untuk tampung perbelanjaan rumah kita seraya mengharapkan 100% pendapatan daripada isteri. Jadi kita kata konsep seperti itu memang tak boleh nak elak lah. Maka ada perkara dan ada kaedah untuk kita jalankan isu yang berkait dengan perkara itu. Wallahualam. Masya-Allah, terbaik jawapan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Jadi mungkin Ustaz boleh berikan kita sedikit kesimpulan daripada topik kita pada pagi ini berkenaan dengan munakahat muamalat suami isteri. Persilakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Surah An-Nisa pada ayat pertama, di situ kita dapat tahu dah bagaimana Allah menyatakan ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha ila akhir ayat. Allah menyatakan kita kena takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk dalam rumah tangga kena takwa, muamalat kena takwa, urusan jual beli, urusan suami isteri kena bertakwa dan sebagainya. Kerana apa? Kita ni dijadikan daripada Adam yang satu, kata Imam Tabari, daripada Adam, dan kemudian dijadikan selepas tu isterinya sebagai pelengkap, iaitu Hawa alaihissalam. Itu pertama, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, susun keutamaan kita dalam muamalat pengurusan berkait dengan rumah tangga, mana yang utama, mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang dengan masyarakat. Kalau melibatkan apa-apa tadi dan sebagainya, NGO, maka itu keutamaan. Dan yang ketiga juga, antara benda yang penting, kita kena sentiasa tambah dan tambah ilmu. Ikutlah pengajian hari ni, YouTube ada, online ada. Betul. Tapi jangan silap pilih guru. Kena tengok betul-betul guru yang betul, pemahaman yang betul, cara yang betul, kaedah betul, berlandaskan daripada Quran dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Masya-Allah, terbaik kesimpulan daripada Ustaz. Betul lah apa yang Ustaz kata tu. Sebagai seorang suami isteri, kena ingat apabila kita memilih suami ataupun memilih isteri, kita memilih untuk hidup bersama dengan dia bukan untuk setahun ataupun 2 tahun, tetapi kita nak hidup dengan dia sampailah ke akhir hayat, insya-Allah. Jadinya bila kita menerima seorang lelaki sebagai seorang suami contohnya, ataupun sebagai menerima isteri sebagai seorang menerima perempuan sebagai isteri kita, kita kena terima segala kekurangan dia. Akan datang kita dah berjanji nak sehidup semati, tapi ramai ustaz yang tak mampu nak lakukan. Kononnya nak sehidup semati, nak susah senang bersama, tetapi apabila salah seorang jatuh merudum, pasangan tinggalkan. Ini yang banyak berlaku dalam negara kita sebenarnya. Dan saya lihat, saya bekerja di Jabatan Agama. Apabila saya lihat ustaz, keadaan ini dia jadi satu benda yang barah ustaz. Susah kita nak memahami, susah masyarakat kita nak memahami konsep keluarga yang sebenar. Tidak ada konsep saling memahami, tidak ada konsep tolak ansur. Jadi perpecahan rumah tangga itu akan jadi semakin merebak dan menjadi satu barah yang sangat-sangat besar. Jadi Ustaz, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, saya minta kepada Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan doa untuk program kita pada pagi ini. Silakan. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami kebaikan ilmu kami, manfaatkan ilmu itu kepada kehidupan kami, dan jadikanlah kami suami isteri pada pasangan yang baik. Amin. Yang bertanggungjawab, yang menghormati agama dan memberikan kebaikan untuk kami dunia dan juga akhirat. Amin. Dan juga zuriat keturunan kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz kerana sudi menghuraikan dan mengupas tentang topik kita pada pagi ini, iaitu munakahat muamalat suami isteri. Terima kasih juga kepada para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami di dalam program kita pada pagi ini. Dan jangan lupa temu janji kita pada hari esok bersama dengan program Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru bersama dengan moderatornya Dai Hadari dan bersama dengan panel Datuk Dr. Zahzan Muhammad pada tajuknya Hadis dan Amalan Cukupnya Rezeki, pada tarikh dan masa pada hari Isnin 6.50 pagi 27 Februari 2023. Jadi jangan lupa temu janji kita pada hari esok, insya-Allah. Sampai di sini saja kita akhiri program kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Kita berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.